Ini adalah contoh soalan bagi slope stability method, Fellinius method, dan abaikan sudut 71 darjah tersebut, dan sedikit pembetulan pada soalan ini, iaitu garisan A ke O adalah 90 darjah. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita terus kepada contoh tutorial bagi slope stability untuk metod Fellinius ataupun kaedah hirisan. Jadi soalan dia adalah berbentuk begini. Jadi dia suruh kita dapatkan safety factor. Okey. Ini adalah sudut 90 darjah Ini adalah sudut 90 darjah. Jadi diberi diameter sudut di sini 71, 40. Jadi daripada soalan ni, guna soalan ni dan kita transfer kepada kertas graf. Okey. Pertama sekali, untuk kita mulakan start melukis, kita kena tentukan dahulu skala. Skala ni tolong ambil kira dengan apa kemampuan jangka lukis tu, bukakan jangka lukis tu cukup ataupun tidak. Contoh soalan ni 12. Okey, tadi saya try jangka lukis saya cukup 12 meter kalau saya guna skala 1 cm bersamaan dengan 1 meter. Sekiranya jangka lukis tak cukup, so kena pandai-pandai lah adjust skala tadi tu. Alright. Okey. 1 cm bersamaan dengan 1 meter. Baiklah. Jadi, bila dah tentukan skala, kita tentukan di manakah titik A. Titik A ni tadi. Titik A. Okey, saya tentukan titik A saya berada di sini. Jadi, kita terus melukis. Perkara yang pertama adalah dia bagi tahu bahawa diameter bersamaan dengan 12. Bermaksud tinggi ni dan tinggi ni adalah sama sebab dia di dalam lingkaran yang sama, menyentuh lingkaran semi bulatan yang sama. Jadi sini pun adalah 12 meter. Jadi kita buka terus kepada 12. Okey. Jadi di sini. Titik O berada di sini. Titik O berada di sini. Kemudian dia bagi tahu kedalaman adalah 7 meter. 7 meter. Jadi 7 meter berada di sini. Okey, yang ni buat garisan apa? Kita buat garisan putus-putus lah. So, kita punya nak guide saja. Okey, sebagai guideline saja. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agak kekok. Okey, guideline. Okey, sini 7 meter. Kemudian dengan menggunakan jangka lukis, kita buka jangka lukis 12 cm. Okay, 12 cm berpusat pada titik A. Okey, betul. Kemudian kita pindah berpusat pada O, mata pensel pada A, buat satu lingkaran. Sehingga memotong garis 7 meter tadi. Okey. Kemudian sambung. Kemudian garislah. Sebab kita kena ikut sebiji macam dalam soalan. Jadi ni buka sampai sini. Okey. Sini. Okey, cukup. Kemudian seterusnya kita nak buat garisan A ke D.
A ke D. Garisan A ke D. Diberi sudut A itu adalah 40. Jadi, dapatkan 40 berada di sini. Okay, buat satu garisan. Sehingga memotong pada garisan 7 meter tadi. Okay, ini dia. Okay. Inilah gambar raja kita. Okay, bila dah dapat macam ni, sekarang adalah kita nak start pengiraan. Okay, rujuk kepada rumus. Dan kita kena ikut apa yang diperlukan oleh rumus. Table pun tolong rujuk kepada rumus tu lah, tadilah. Okay, daripada sini, kita baca soalan. Kalau soalan tu minta kita buat 6 slice, kita buat 6 slice. Kalau soalan tu minta 5 slice, kita buat 5 slice. Sekiranya soalan tidak meminta berapa slice, okay, minimum adalah 5 slice. Jadi, kita ikut pada soalan. Soalan minta kita buat 6 slice. Jadi, untuk mudah, cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tak cukup. Kalau boleh, kita buat. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, cukup. Okay. Ni slice yang pertama. 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Langkah yang kedua adalah kita kena tentukan titik tengah setiap slice ni. Jadi, untuk titik tengah slice yang pertama adalah di sini. Okey. Situ. Ini adalah titik tengah bagi setiap slice ya. Okey, yang ni di sini. Okey. Ni slice yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Okey. Okey, rumus yang kita akan guna adalah yang ni. Kita akan guna rumus ni. Ini adalah safety factor. Okey, ni rumus yang kita akan guna. Jadi untuk wujudkan rumus ni, kita kena buat satu jadual baru. Jadi ini adalah jadual yang kena buat. Okey. Slice Z B W alpha W sin alpha W cos alpha L iaitu hasil bahagi B bahagi cos alpha. W adalah hasil darab gamma darab B darab dengan Z. Gamma ini diberi dalam soalan. Dari soalan. B dan Z ni daripada gambar rajah ni lah. Okey. Jadi, sekarang kita akan dapatkan nilai bagi Z dahulu untuk setiap slice. Slice yang pertama, slice yang kedua sampai slice yang keenam lah. Okey. Z adalah average ketinggian bagi setiap slice. Maksudnya untuk slice 1, average ketinggian slice 1 adalah berapa?
Jadi kita pun guna pembaris sajalah. Sebab kita guna 1 cm dengan 1 meter. Ikut skala. Jadi pembaris saya ni dekat garisan putus-putus adalah 0.3 cm. Jadi 0.3 cm. Saya convert kepada meter. Saya guna 1 cm bersama 1 meter. So bermaksud 0.3 meter. Jadi Z sama dengan 0.3. Okey. Pergi ke slice yang kedua. Pada garisan putus-putus, kira 1.5 cm. So 1.5 meter lah. Sampailah habis. Jadi, ni adalah nilai Z. Saya ulang lagi sekali. Nilai Z ni diperolehi daripada ketinggian titik tengah setiap slice. Pada lukisan ni, titik tengah setiap slice saya adalah garisan putus-putus ni. Jadi, saya kira berapakah tinggi ketinggian garis putus-putus. Jadi, sekarang kita pindah kepada nak mencari nilai B. Nilai B adalah lebar setiap slice. Maksudnya berapa lebar. Jadi, saya pun kira. Okay, saya kira di sini. Saya punya lebar slice yang pertama adalah 1 cm. Iaitu 1 meter. Untuk slice yang pertama. Slice yang kedua, 2 meter. Okay. Sambung sehingga yang terakhir. Okay, ini adalah nilai B yang saya perolehi daripada gambar rajah saya. Okay, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Cukup 6 slice. Sekarang, kita nak start mengira bagi nilai W. Iaitu nilai W kita guna rumus gamma BZ. Rujuk kepada soalan. Soalan memberikan nilai gamma adalah 19. Di mana gamma di dalam soalan adalah 19 kilonewton per meter cube. Jadi masukkan dalam rumus. Bermaksud untuk slice yang pertama 19 darab 0.3 darab 1. Hasil darab kita akan dapat 5.7. Okey, teruskan pengiraan sehingga yang terakhir. Jadi selepas saya buat kiraan untuk keseluruhan, inilah saya dapat 5.7, 57, 83.6, 133, 140.6, 64.6. Sekarang kita nak tentukan nilai alfa bagi setiap hirisan. Okey. Di sini kita dah tandakan setiap titik garisan tengah untuk setiap slice. Jadi, dengan berpusatkan pada titik O, letak pembaris, pergi ke bahagian hujung sekali yang mengenai lingkaran. Itu adalah titik terakhir. Jadi, sambung daripada titik O pada garisan yang terakhir, buat garisan putus-putus. Ataupun buat garisan terus pun tak apa. Okey. Buat sehingga habis. Okey, ni adalah garisan yang kita dah buat. Ingat, berpusat pada O, hujung garisan putus-putus tadi. Ni, kita pun garis terus kita dapat ni. Sekarang, kenapa kita garis? Sebab kita nak tahu berapakah bukakan sudut ni. Ni kan garis putus-putus. Okey, contoh Contoh, ni garisan putus-putus ataupun garisan tengah setiap slice ni. Jadi kita nak tahu berapakah bukakan ni bagi setiap ni. Okey. Jadi untuk slice yang pertama ni kena hati-hatilah sikit sebab dia terlalu kecil. Okey. Jadi nak buat macam mana? Guna protector. Macam mana kita nak guna protector? Okey, bagi mereka yang tak tahu saya ambil contoh yang inilah sebab nak bagi jelas. Okey. Titik tengah garisan protector pada sudut di sini, hujung di sini. Make sure
dia berada di garisan putus-putus tadi. Okey, ni garisan yang hujung ni kalau susah sangat, tarik sampai habis. Sepanjang mungkin. Okey. So awak nampaklah dia pergi ke mana. Okey, saya tunjuk lagi sekali. Ni titik tengah protektor berada pada hujung sudut dan pastikan garisan tepi ni menindih garisan yang putus-putus tadi. Kemudian lihat kepada garisan yang kita lakar tadi, dia berada pada bacaan berapa. Nak baca protektor 10. Tengok bahagian dalam ni. 10, 10, 20, 30, 40. Garisan ini tidak melebihi garisan ini telah melebihi 40 puan. Kenapa tak guna yang kat luar? Kat luar ni adalah daripada bacaan dia daripada sini ke sini. Sekarang kita nak tahu bacaan daripada sini ke sini. Jadi kita baca yang bahagian dalam ni. Jadi 40 berapa? 41. Contoh. Okey, sini adalah 41. Irisan nombor berapa? Irisan nombor 5. Okey. Jadi, teruskan buat ni dan isi pada kotak ataupun pada kolom alfa. Saya bagi contoh lagi satu. Sini, sini, ni untuk alfa. Tapi agak sukarlah sebabnya tak berapa nampak sini. So, saya agak-agak dua. Saya punya sudut bagi slice yang pertama adalah 2 darjah. Jadi, sebelum awak teruskan lukisan, sebelum awak start lukisan, pastikan awak punya lukisan ni biarlah ke atas sikit. Janganlah bawah macam saya. Sebab susah bila kita nak kira sudut bagi setiap slice. Jadi, tolong sambung pengiraan untuk slice ni sehinggalah slice yang terakhir. Start daripada slice yang pertama sehinggalah irisan yang terakhir. Kemudian, bila dah siap semua sekali, terus sahaja isi pada kolom yang W sin alpha. Contoh, W sin alpha untuk irisan yang pertama, untuk slice yang pertama. 5.7, terus tekan pada kalkulator. Okey. W berapa? 57. 5.7 sorry. 5.7 sin alpha. Sin diberi alpha 2. Jadi jawapan dia adalah 0.19 ataupun 2.0. 0.20. Bundakan. Dan teruskan je lah sampai habis ni. Okey. Ni untuk W sin alpha. Jadi teruskan sehingga W cos alpha dan untuk nilai L, di mana nilai L adalah hasil bahagi B, iaitu ni. B bahagi cos alpha. Cos alpha. Okey. B bahagi cos alpha. Okey, bila dah dapat semua sekali, cari total untuk W sin alpha, W cos alpha dan juga nilai L. Okey, dapatkan total. Ni adalah jumlah yang perlu kita cari. Kemudian daripada sini, terus masuk ke rumus ini. Okay, jadi, nilai C dan nilai L ni adalah daripada ni lah. L prime adalah jumlah L ini. Nilai C diperolehi daripada soalan. Jadi masuk sahaja. Okey, rujuk soalan. Dari soalan, nilai C adalah 20 kilonewton per meter square. Darab dengan jumlah L. Jumlah L adalah 13.73. 13.73
meter. Lepas tu hasil tambah W cos alpha darab tan phi. W cos adalah yang ini. Tan phi. Phi tu diberi dalam soalan iaitu 30. Bermaksud cos 396.44. 396.44. Okey. Darab dengan tan diberi dalam soalan adalah 30. Okey. Bahagi jumlah W sin alpha di sini. Bahagi 253.97. Okey, nanti tulislah unit sendiri Tulis unit sendiri. Hasilnya adalah, kemudian jumlah keseluruhan total yang kita dapat adalah 198. 1.98 meter. So, dia lebih besar daripada 1. Jadi, dia okey, selamat. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.